Saya nak bawa saudara saya sekalian tentang sedikit tentang latar belakang apa yang disebut sebagai enactment kanun jenayah syariah. Bagi mereka yang kurang yang baru dengar daripada undang-undang ni, perspektif undang-undang ni, dalam Malaysia ni undang-undang tertinggi sekali adalah perlembagaan perlembagaan. So perlembagaan itu istilahnya adalah dalam perlembagaan biasa kita akan guna artikel berapa, 1, 2, 3 sebagainya. So dalam selepas perlembagaan kita ada akta. So akta ni adalah biasanya undang-undang yang diluluskan di peringkat parlimen. Jadi undang-undang diluluskan parlimen kita bagi akta. Dan bagi undang-undang yang diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri, ini ialah yang kita panggilkan enactment. Jadi sekadar nak maklumat kepada semua tuan lah, sebab adik tanya saya kenapa ada enactment dan akta. Bila kita tengok je perkataan tu enactment, maksudnya ia adalah peruntukan undang-undang yang dibuat di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau kita lihat kepada kuasa di dalam undang-undang ini, sesuatu kita ada 3 badan utama. Malaysia ni ada separation of power, pembahagian kuasa 3, kuasa eksekutif iaitu kerajaan. Yang kedua kita ada kuasa legislatif, kuasa perundangan iaitu di peringkat federal. Kita ada parlimen, di peringkat negeri kita ada Dewan Undangan Negeri. Dan kemudian yang ketiga adalah badan kehakiman. Jadi kuasa legislatif ataupun kuasa perundangan ni tadi, dia bergerak dengan peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan memperuntukkan ada kuasa-kuasa peringkat federal, persekutuan, ada kuasa-kuasa peringkat negeri. Jadi perkara ini dibuat oleh peringkat negeri. Mengenali tentang enactment jenayah ni yang ada di Kelantan. Okay. Saudara boleh kalau siapa yang nak baca ni, saya tengok ada daripada USIM ni dia ada buatkan, dia rekodkan satu bagaimana flow-nya berlaku undang-undang kanun jenayah ni. Jadi setiap negeri saudara sekalian di bawah peruntukan kuasa negeri yang berkait menggubalkan tentang Islam, maka ada undang-undang syariah ataupun undang-undang berkaitan dengan Islam di negeri. Sebab kuasa Islam tu di bawah jadual kedua perlembagaan itu diletakkan di bawah negeri ya. Maka dengan itulah setiap negeri ini, kalau untuk maklumat saudara dan sekalian, undang-undang berkaitan dengan Islam syariah ni, kita ada 9 negeri ni, setiap negeri ini ada undang-undang ni sendiri. Ya Ustaz Jadi Ustaz pun ada sebut tadi. Jadi kalau saudara lihat daripada wilayah sampailah Selangor tu, setiap negeri ada undang-undang di sendiri. Iaitu undang-undang agama Islam sendiri yang berkaitan dengan yang biasanya standard yang tak ada masalah ialah nikah kahwin dan sebagainya. Tetapi ada juga undang-undang jenayah syariah. Jadi undang-undang jenayah syariah ni setiap negeri ada, tetapi dalam konteks negeri Kelantan, saudara sekalian, dia dikembangkan. Kalau saudara tengok di Kelantan ini, sebenarnya sebelum undang-undang yang dicabar oleh Nek Elin ni tadi, dia ada undang-undang kanun jenayah syariah negeri Kelantan 1993. Kemudian pada 2015 dia buat perpindahan. So masa dia buat mula-mula 1993 tu dia tidak apa orang panggil tak dapat nak laksanakan lah. Dia sekadar ada je begitu. Kemudian sama juga dengan 1993. Okey. Kalau untuk maklumat saya sekalian, yang ditolak baru ni adalah beberapa peruntukan section di dalam yang dicabar oleh Nik Elin ni adalah peruntukan section di dalam mahkamah dalam itu. Dia bukan maksudnya sebab ada laporan dari perintah keluar dalam WhatsApp bahawa seolah-olah enactment ini habis semua dah tak ada dah. Tak, ya. Hanya beberapa section saja yang dicabar. Dan saya tengok cerdik jugalah Nik Elin ni, dia tak cabar semua peruntukan ya. Dan dia hanya cabar beberapa peruntukan-peruntukan yang ada kaitan dengan pertindihan. Perkara-perkara yang agak unik, contohnya berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qazaf, berkaitan dengan kisah sebagainya, masih kekal dalam peruntukan enactment syariah negeri Kelantan yang mana dibuat. Okey, kalau berdasarkan artikel ini dan juga beberapa rakan-rakan kita yang pernah terlibat dalam penggubalan enactment jenayah negeri Kelantan ini, kalau saudara boleh baca artikel ni, saya rasa agak menarik sebab dia mengungkapkan balik bagaimana proses yang berlaku. Dan bagaimana ada jawatan kuasa ni ya, dan orang yang terlibat dalam jawatan kuasa ni bukan calang-calang. Cuma dalam 2 peruntukan undang-undang ni, dia punya motivation ni politik. Itu untuk nota kaki saya di situlah, sebab apabila kerajaan Kelantan dapat 1993 tu ketika zaman itu, antara perkara yang motivate dia adalah dalam manifesto kerajaan negeri mesti nak buat hudud ni.
Jadi dia bermula dengan peruntukan jenayah syariah ni lah. Itu yang dia buat pada tahun November 1993. Okay, itu sebab dalam 1993 dimasukkan tentang hudud, kisah dan juga takzir. Ini ada dimasukkan lah, walaupun hudud dan kisah ni tak dapat dilaksanakan disebabkan perkara yang telah pun Ustaz Hamid Ustaz sebutkan tadilah. Okay, kemudian menarik dalam kajian ini juga dia bagi metodologi dan sebagainya, saya tak nak sentuh. Akhirnya dia bawa balik kepada Kanun Jenayah Syariah 93 yang mana dia buat pindaan yang kedua 2015. 2015 yang baru ni sebab ada motivasi politik dekat situ. Ya, motivasi politik pada ketika itu bagaimana UMNO nampak bahawa ada ruang untuk ada kolaborasi balik dengan UMNO. Jadi yang menyebabkan antara sebab Kelantan nak move itu kalau ikut berdasarkan adalah apabila berlakunya beberapa siri pertemuan antara Datuk Seri Jamil Khair dan sebagainya, Jabatan Perdana Menteri pada ketika itu untuk membuat balik perkara tersebut. Jadi itu sebabnya Kelantan buat perubahan itu kerana motivasi politik tadi.